KPM. Salam sejahtera dan selamat pagi. Anda sedang menonton Teroka di Didik TV KPM bersama dengan saya, Sean Steven, selaku hos anda. Dan sebelum kita mula, saya nak ingatkan kepada anda semua untuk sentiasa mengikut SOP yang ditetapkan bagi menangani penularan COVID-19 seperti memakai pelitup muka. Bila pakai itu kena pakai dengan betul. Pastikan dia meliputi daripada atas hidung sehingga bawah dagu. Dan selain daripada itu, anda juga kena kerap cuci tangan dengan bukan saja dengan air tetapi air dan sabun. Dan juga pakailah hand sanitizer ataupun gel pembasmi kuman. Dan sekiranya anda berada di tempat awam, pastikan jarak di antara satu sama lain tidak kurang daripada 1 meter. Baiklah, untuk hari ini seperti yang anda nampak, memang di atas meja ni ada banyak barang mainan dan juga barang memang banyak best lah. Memang best sangat subjek kita pada hari ini. Tapi sebelum itu, jom kita berkenalan dengan cikgu kita yang ada bersama kita, iaitu Cikgu Nazarul. Hai Cikgu, selamat pagi. Selamat pagi, Sean. Okey, sebelum kita mula, mungkin Cikgu pun boleh amalkan SOP, Cikgu. Silakan. Kita kena sentiasalah jaga kebersihan, terutamanya tangan kita kan Cikgu? Ya, betul. Ya, macam anda nampak kan, jarak di antara saya dengan Cikgu tu lebih daripada 1 meter kan Cikgu? Ya, betul. Betul. Kita memang kena berhati-hati sekarang ni, Sean, ya? Ya, betul Cikgu. Okey Cikgu, boleh tak Cikgu kenalkan diri Cikgu? Okey. Baik, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Cikgu Nazarul Liza binti Muhammad Mokshim daripada SMK Seksyen 16 Shah Alam. Okey, terima kasih Cikgu. Oleh kerana kita sudah pun berkenalan kan Cikgu? Ya. Apa kata kita berkenalan pula dengan murid kita yang ada dalam talian. Jom kita tengok siapa mereka. Hai semua, selamat pagi. Hai, anak murid Cikgu. Hai, Okey. wow, kacak-kacak, cantik-cantik kan. Okey. Seronok mereka dari ini dapat bersama-sama kita. Ya, Cikgu. Okey, sebelum tu jom kita berkenalan dengan mereka. Saya akan sebutkan nama anda, sila kenalkan diri anda ya. Kita mulakan Kita nak dulu. mulakan dengan siapa tu? Kita mulakan dengan Adam, Cikgu. Okey, Adam. Silakan Adam. Assalamualaikum Cikgu. Hai Abang Sean. Nama saya Adam Raihan Al-Hafiz bin Muhammad Razaki. Boleh panggil nama saya Adam. Okey, terima kasih Adam. Dan seterusnya kita juga ada siapa tu? Adib. Assalamualaikum Cikgu dan selamat sejahtera kepada Abang Syam. Nama saya Muhammad Adib Al-Kimi bin Rosli. Boleh panggil saya Adib. Terima kasih. Dan yang seterusnya Zaim. Assalamualaikum Cikgu. Hai Abang Sean. Nama saya Zaim Sudian bin Mislan. Dipanggil saya Zaim. Okey, terima kasih Zaim. Dan yang terakhir Farisha. Assalamualaikum Cikgu. Hai Abang Sean. Nama saya Nur Farisha Raihana binti Muhammad Suzri. Boleh panggil saya Raihana. Okey. Dan sebelum kita bermula, ada sesuatu yang Cikgu nak buat kan Cikgu? Ya, betul. Okey, baik. Sebelum Cikgu bermula, Sean, kita seperti kelaziman kita lah, kita baca doa sebelum kita mulakan kelas. Ya, betul. Okey, Cikgu persilakan Adib untuk mengetuai bacaan doa, dan bagi Sean dan juga murid-murid non-Muslim di luar sana, kita berdoalah mengikut cara masing-masing. Okey, silakan Adib. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada segala penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, semoga semua dipermudahkan ya Cikgu. Ya, Cikgu. Okey, oleh itu saya sebenarnya nak tanya Cikgu, kenapa kita ada banyak alat permainan, ada macam kereta yang bergerak tadi ada drone pun, ada yang tu. Apa sebenarnya yang kita akan terokai pada hari ini Cikgu? Okey, Sean seronok tak tadi tengok permainan-permainan? Cikgu memang seronok lah. Dari okey. kecil hingga sekarang, walaupun saya dah tak kecil lagi, saya memang suka alat permainan Okey, Cikgu. sebenarnya kita ni kenapa Cikgu gunakan pendekatan belajar sambil bermain ya? Ya. Okey. Sebenarnya tadi kalau Sean tengok kereta tu tadi, dia melalui 8 aplikasi teknologi yang ada dalam reka bentuk sebenarnya. Depan tu. Okey. Ya. Jadi murid-murid ni nanti dia akan menggunakan ke-8 aplikasi teknologi tadi untuk penghasilan produk. Untuk tajuk penghasilan produk. Jadi mereka belajar ni di tingkatan 1 dan 2. Jadi mungkin bila naik tingkatan 3 mereka dah lupa. Jadi yelah, cikgu menggunakan pendekatan aktiviti bermain ni meneroka sambil bermain. Kan? Jadi untuk murid-murid mengingat kembalilah apa yang mereka dah pernah pelajari. Dan kita nantinya murid akan menggunakannya dalam
tujuan atau objektif utama kita pada hari ini iaitu murid mampu untuk menjana idea. Wow. Okey. Sebab kita bila nak menjana idea yang kreatif dan inovatif, kita perlukan satu suasana pembelajaran yang menarik. Betul tak, Sean? Betul. Memang hari ini memang suasana yang terlalu menarik, Ego. Saya rasa apabila kita lakukan penerakan kita pada hari ini, memang saya takkan lupa selama-lamanya, Ego. Okey. Tetapi sebelum kita meneroka dengan lebih mendalam lagi, apa kata kita berehat seketika dan kembali semula ke Teroka Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali semula menonton Teroka di Didik TV KPM bersama dengan saya, Sean Steven, dan juga cikgu pada hari ini adalah Cikgu Nazarul. Baiklah cikgu, jom kita mulakan penerokan kita. Okey. Baiklah Sean. Jadi pada penerokaan kita ni, cikgu akan beri pada dua bahagian lah. Jadi penerokaan kita yang pertama ni, kita akan melihat perkembangan reka bentuk dan teknologi. Yang berlaku pada alat permainan kita ni tadi sebagai analogi kepada produk-produk yang ada di dalam kehidupan kita ni. Baik, cikgu. Sebab kalau cikgu nak bawa contoh-contoh produk yang ada dalam kehidupan ni mungkin besar sangat saiz dia. Tak muat lah. Lagi satu, bila permainan ni dia lebih dekat dengan murid kita. Kan, lebih dekat dan lebih mudah untuk kita melihat komponen-komponen yang terdapat padanya. Okey. Jadi kita nak mulakan dengan alat kita yang pertama ni. Cikgu nak minta tolong Sean untuk membantu cikgu menggerakkan objek pertama kita ni. Yang ni, Ego? Ya, yang ini. Okey. Ya, saya pusingkan yang ni, Ego. Jadi ini adalah permainan yang dibentuk melalui cantuman-cantuman blok-blok. Yang kemudiannya ada bahagian yang dapat kita gerakkan. Ya, cikgu. Macam saya buat sekarang, cikgu. Ya, betul. Jadi sebenarnya ada sistem mekanikal di situ yang membantu untuk menggerakkan objek kita tadi. Jadi cikgu rasakan murid-murid kita tu dia pun dah tengok juga Sean main ni. Jadi agak-agaknya lah kan, Adam, boleh tak Adam terangkan pada cikgu apa komponen mekanikal yang terdapat pada peralatan mainan ni tadi yang membolehkannya menggerakkan beban yang begitu besar. Abang Sean dia putar sikit saja, tapi dia dapat menggerakkan beban yang besar. Patutkah saya tunjukkan Ego kepada mereka dari bahagian tepi? Macam ni abang nampak kan? Sila Adam. Pada alat itu cikgu, Abang Sean, saya nampak ada satu komponen mekanikal iaitu gear. Gear tersebut memindahkan daya untuk menggerakkan beban dan menjadikan tugasan menjadi lebih mudah. Betul tu, tepat sekali. So daripada alat kita ni, permainan kita ni, kita ada 3 jenis gear yang berbeza saiz. Mengapa? Tadi kita menyebut tentang daya dan beban. Jadi bila kita daya dan beban ini kita dah belajar di mata pelajaran sains. Jadi kita faham bagaimana daya dan beban itu berinteraksi. Jadi tugasan akan lebih mudah dengan bantuan gear, di mana cikgu susun kat sini gear yang besar kepada gear yang kecil. Jadi dia menambah kelajuan putaran tadi. Sebab tu Sean putar sikit saja, tapi objek Sean akan boleh bergerak dengan laju. Ya, betul. Macam ni lah. Seronok Sean kan main. Kan tak sempat nanti Sean, nanti kita ada tugasan lain. Boleh. Sean kena bantu cikgu pula. Kita pergi kepada tugasan yang kedua, iaitu Sean tekankan switch tu. So murid-murid cuba perhatikan apa yang Abang Sean buat. Cikgu, saya pegang kejap. So Abang Sean hanya tekan switch dan objek berputar. Baik, jadi kat sini apa yang berlaku? Mungkin Adib boleh tolong cikgu. Ya Adib, silakan. Saya rasa alat permainan tersebut boleh bergerak dengan automatik dengan bantuan motor dan elektrik tersebut. Mesti sumbernya bateri kan cikgu? Ya betul, sebab dia kecil tu kan, sebab tu sumbernya Adib kata bateri. Betul. Sean mungkin Sean boleh alihkan arah switch tu ke sebelah kiri pula. Jadi maksudnya dia boleh bergerak ke kiri dan ke kanan. Bila kita kawal, sebab bila kita belajar sains ada arah putaran boleh
maksudnya arah aliran arus itu boleh diubah, mengakibatkan putaran itu berputar dari arah yang berbeza lah. Cikgu. Jadi di sini kita mengaplikasikan pengetahuan kita dalam sains dan matematik sesuai dengan pembelajaran STEM kita hari ini. Baik, boleh tutup kot? Okey, boleh cikgu. Okey. Jadi seterusnya, Sean, gerakkan yang tu pula. Okey, hari ni best cikgu, saya dapat main dengan banyak alat permainan. Okey. So, yang ni saya menggunakan... tak apa, Sean boleh pegang, angkat angkat yang ni. Yang ini cikgu. Tu biar dia gerak. Okey. So, saya ke kanan dulu cikgu. Ke depan. Okey. Ke depan. Terpulang. Sean kena meneroka. Ini ke belakang pula. Okey, ini ke depan. Ke depan. Baik. Wow. So nampak tadi kalau yang ini, objek ini dia bergerak satu statik, dia duduk kat situ saja. Tapi bila gabungan komponen mekanikal tadi, kita tambah pula dengan adanya pautan, dengan adanya aci yang memegang kedua-dua pegiat tadi, pergerakan permainan kita lebih dinamik dan juga lebih bertambah seronok lah. Betul tak? Cikgu, memang best lah. Okey. Baik. Cikgu nak tunjukkan Sean sesuatu yang lebih seronok. Oh, ya ke? Okey. Jadi cikgu ada, tak apa Sean boleh letak dulu yang tu. Okey, boleh cikgu. Sekarang cikgu nak tunjukkan pula cikgu ada remote control car. Kereta kawalan jauh cikgu. Kereta kawalan jauh. Ini ke saya punya cikgu. Sean pun ada satu. Tak apa, cikgu tahu Sean mesti seronok nak main cikgu. kan. Okey. Jadi untuk melihat bagaimana remote control car kita ni berfungsi, saya rasa Sean boleh cuba kot. Boleh cikgu. Saya boleh main dalam studio cikgu. Boleh. Alah, inilah idaman saya cikgu. Jangan pergi jauh-jauh. Kat boleh, sini cikgu. je. Ini saya kena pasangkan dulu. Saya letak atas lantai ya. Alright. Okey. Macam ni ya. Okey. Boleh cikgu? Boleh. Silakan. Teruskan. Okey, saya guna alat kawalan jauh ni cikgu. Okey. Hati-hati. Alright. So kereta boleh bergerak ke depan, ke belakang, ke kiri, ke kanan. Cuba Sean buat drift sikit. Cikgu tengah drift ni. Tengah drift kan. Jadi drift menghasilkan gerakan putaran di situ, betul tak? Okey, ada gerakan linear, ada gerakan putaran di situ. Nampak kan dia punya fungsi itu lebih kompleks, ya. Dan yang menariknya, ia dapat bertukar menjadi robot. Ini dia cuba Sean tekan butang bertukar itu. Bertukar. Nampak tak? Dia bertukar menjadi transformer. Jadi tadi asalnya fungsinya sebagai kereta saja. Tapi kemudian dia dapat menambah keseronokan dengan bertukar menjadi robot pula. Semua itu. Sean, cikgu. nanti tak habis Sean. Kita sambung main lepas ni Sean. Okey cikgu, boleh. Okey, kita tutup balik. Alright. Ya, nanti saya pinjam cikgu. Saya balik rumah pinjam, saya main sekejap. Nanti kita teruskan penerokaan kita sendiri. Okey cikgu, boleh. Dan kita sebab kita ada banyak lagi alat-alat menarik yang cikgu nak tunjuk pada Sean. Okey cikgu, boleh. Jadi apa yang berlaku tadi, kerana perkembangan teknologi reka dan reka bentuk yang ada, so permainan tadi dapat berubah daripada satu keadaan yang ringkas, kemudian dia kompleks sedikit dan kemudian lebih complicated, orang kata lebih pelbagai fungsinya dan juga pergerakannya. Jadi sesuai dengan tujuan permainan tadi ialah untuk mencipta satu keseronokan. Jadi of course dah tentulah daripada yang ini berbanding itu memang dia punya keseronokan tu bertambah, betul? Betul cikgu. Jadi begitu juga dalam kehidupan harian kita. Sekarang ni cikgu bagi contoh alat permainan. Tapi sebenarnya murid-murid juga boleh membuat pemerhatian di rumah kita, dalam kehidupan seharian kita. Ada juga beberapa produk-produk yang kita boleh perhatikan dan kita kaji di manakah dia punya teknologi, dia punya komponen mekanikalnya, dan bagaimana kaedah kawalannya. Jadi cikgu nak tanyalah pada murid-murid kita. Ada tak peralatan di rumah kamu yang kamu boleh kaitkan dengan penerokaan kita hari ini? Nampak Farisha nak berkongsi sesuatu dengan kita. Dia angkat traffic light hijau dia tu. Okey. Silakan Farisha. Sebelum Hari Raya hari tu, saya ada tolong ibu buat kuih. Jadi saya tengok ibu saya ada guna 2 jenis pemuka telur. Satu secara manual, satu lagi guna elektrik. Saya rasa yang guna elektrik ni ada motor dan gear yang membolehkan pemuka telur ni lebih mudah dan cepat untuk digunakan.
Tengok tu. Ya. Rajin Raihana membantu ibu dia kat rumah. Oh, bagus. Sambil buat kuih, Ha? sambil Raihana mengaplikasikan pengetahuan yang dia dah belajar di sekolah. Ya. Okey, dengan kalau dah tentulah kalau dia cerita dengan mak dia, ni ada motor, ni ada elektrik, mungkin mak dia tak berapa kurang kurang faham konsepnya. Ya. Tetapi bila Farisha kata, Mama kalau guna yang ini berbanding dengan ni lebih laju. Yang tu mesti mak dia suka. Betul tak? Ya kan? Jadi dapat buat kuih dengan lebih banyak dan masa yang lebih singkat. ya betul, Ya. menjimatkan masa dan juga tenaga. Pandai tangan Sean. Apa ni tak penat sangat Ya, nak betul. apa ni nak buat apa yang pusing-pusing tu. Jadi Ya. kuih pun kita boleh buat lebih banyak, pelbagai kuih lagi. Betul? Ya. Okey, jadi Sean pun dah mula dapat memahami apa yang kita nak capai hari ini, betul? Betul, Ibu. Okey. Jadi seterusnya, Saya rasa kita juga ada sediakan sebuah video kan Ibu? betul. Tapi sebelum tu tadi Ya. cikgu nak tunjukkan yang Sean gunakan kereta kawalan jauh Sean ni Ya, tadi. cikgu, yang ini. Okey. Ada tak murid-murid yang nak sebelum cikgu teruskan kepada penerokaan kita yang kedua, ada tak? Okey. siapa So tu? nampaknya Zaim. Okey, Zaim. Zaim nak bertanya sesuatu. Silakan Zaim. Cikgu, masa cikgu kawal remote control car tu, dia Abang mesti Sean, ada Abang Sean komponen yang- elektronik. Ya betul. Jadinya, soalan saya, remote control car tu, dia ada pengawal ke? Nampak soalan yang baik kat situ. Maksudnya Zaim dia dah mengaitkan dengan apa yang dia belajar di tingkatan 3. Dan tajuk dia sudah mengaitkan dengan apa yang dia belajar. Jadi cikgu jawab soalan Zaim tu selepas kita tonton satu video ini, sebab ada jawapan di dalamnya dan cikgu akan kembali pada soalan Zaim tadi. Boleh? Okey, boleh cikgu. Jom kita saksikan video. Jom. Didik TV KPM. Wah, sangat menarik lah video tu cikgu. Saya nampak tadi ada macam kereta yang boleh lompat-lompat. Ya, Lepas tu betul. ada nampak penggambaran ataupun video yang dihasilkan oleh ataupun menggunakan drone cikgu. Betul. Jadinya sebenarnya tadi kita mula-mula cikgu perkenalkan dengan alat permainan yang mudah macam tu. Ya. Jadi kemudian kita dengan perkembangan teknologi dan reka bentuk, terhasillah permainan-permainan yang lebih tinggi tahap dia tu. Jadi contohnya macam stunt car ni seperti yang ada di ujung tu. Yang ini cikgu. Inilah stunt car yang ada tadi tu, yang yang lompat-lompat menendang bola tu. tadi tu. Ya. So kita boleh kawal dia sebagai apa? Mungkin kalau ada bermain dengan 2-3 orang, kita boleh buat perlawanan bola perlawanan, gitu kan. ya. Okey. Jadi dia mengubahlah fungsi dia tadi daripada asas sebagai permainan sahaja, tapi dia boleh digunakan untuk mengembangkan Fungsinya ataupun penggunaan psikomotor dan juga kemahiran murid untuk mengendalikan alatan. Ya. Okey. Jadi untuk yang seterusnya, macam kita kembali pada soalan Zaim tadi. Ya. Okay, dia tanya ada tak mikro pengawal. Okey, jadi kawalan satu-satu peralatan, boleh biasanya lah yang lazim digunakan tu kita ada dua cara. Satu, kita mengawalnya menggunakan radio frekuensi atau gelombang radio. Okey. Macam yang Sean main tadi dekat remote control car tadi. Yang ini. Dia ada gelombang radio antara
remote control dan juga kereta tadi ada receiver dan transmitter yang ada pada situ yang menerima dan menghantar signal. Jadi kereta kita dapat berfungsi. Ya, betul. Okey, mengikut apa yang kita dah programkan di dalamnya. Ya. Okey, jadi dan dia tanya juga ada tak mikro pengawal di situ? Okey, ya mungkin ada mikro pengawal di situ, tapi peralatan elektronik ini boleh berfungsi sama ada dia berfungsi sendiri ataupun dia boleh kita programkan dengan perisian. Kita masukkan perisian ke dalam mikro pengawal tadi untuk kereta itu boleh bertugas ataupun berfungsi sendiri secara automatik. Maknanya ia dapat mengesan keadaan ataupun sekelilingnya dan mengawal diri untuk berfungsi secara biasa. Ya, betul. Berdasarkan maklumat yang diterima. Ya, betul. Jadi tadi kereta stanka tu untuk main-main saja. Dan kita bergerak pada kita punya drone tadi. Asalnya memang kita boleh jadikan dia juga permainan, tapi pada masa yang sama juga kita boleh melakukan tugasan-tugasan yang lebih serius, seperti membuat penggambaran tadilah. Okay, jadi nampak tak? Dengan kita meneroka permainan sahaja, kita dapat mengaitkan dengan pembelajaran kita di sekolah. Jadi bila kita main drone atau kita kawal remote control car kita bukan sekadar main, tapi kita dalam fikiran kita, ini adalah kawalan. Dalam dia mesti kena ada elektronik. Mesti kena ada sumber tenaga yang membekalkan kepada kepada untuk dia bergerak. Contohnya bateri ataupun tenaga solar dan sebagainya. So jadi secara tidak langsung murid-murid mendapat idea. Betul kan? Okey, jadi sebelum kita teruskan lagi, apa kata kita berehat seketika dan kembali semula ke Teroka di Didik TV KPM. Wow. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali semula ke Teroka di Didik TV KPM bersama dengan saya Sean Steven dan juga Cikgu Nazaro. Baiklah Cikgu, jom kita teruskan penerokan kita, Cikgu. Okey, baik. Cikgu ulas sedikit tadi daripada aktiviti penerokaan kita tadi. Okey, murid-murid sudah boleh menyebut istilah-istilah yang telah mereka pelajari, maksudnya telah mengaitkan pengetahuan sedia ada mereka dengan semasa mereka membuat penerokaan dan pemerhatian kepada alat-alat mainan kita tadi. Jadi antara yang mereka telah ni ke? Ya, betul. Antara mereka istilah-istilah penting yang dapat mereka kupas tadi ialah kawalan pergerakan secara manual dan bermotor, juga menggunakan peranti kawalan jauh. Okey, mereka juga tadi menyebut tentang gear, pautan dan kereta kawalan jauh tadi ada roda dan ada aci yang memegang roda tadi. Kemudian komponen bateri atau komponen elektrik iaitu sumber daripada bateri dan juga beban pada motor ni tadi. Dan mereka juga tadi ada tanya tentang mikro pengawal dan juga mereka nampak bagaimana dalam video tadi penderia-penderia berfungsi untuk mengawal peralatan mereka tadi secara automatik. Jadi maksudnya dengan meneroka mereka boleh mengingat semula apa yang mereka belajar dan apa yang cikgu nak buat pada segmen ini ialah kita nak menghasilkan satu idea, kita nak menjana satu idea untuk menghasilkan produk. Sesuai dengan pembelajaran mereka di tingkatan 3, mereka akan menghasilkan produk. Tapi sebenarnya menjana idea ni satu perkara yang bukan mudah, Sean. Betul, Ibu. Tiap kali bila kita nak minta murid untuk menjana idea, jawapan dia, nak buat apa ya? Tak ada idea lah, cikgu. Betul tak? Ya, betul, Ibu. Jadi sebenarnya idea itu kita boleh dapat daripada beberapa kaedah. Okey, dengan cara meniru apa saja produk yang terdapat di persekitaran, ataupun kita menterbalikkan fungsi suatu objek. Dan kita menukar saiz objek dan juga kita menterbalikkan kedudukan. Yang ini mereka dah belajar di tingkatan 1 dulu. Jadi mereka boleh ingat baliklah. Jadi macam mana kaedah nak menggunakan kaedah-kaedah tadi. Dan seterusnya kita kembali semulalah kepada maksud sebenar reka bentuk dan teknologi. Bila kita nak menjana idea, kita kena sesuaikan dengan keperluan dia. Betul ya? Jadi kita kena tahulah dulu apa itu reka bentuk dan teknologi. Jadi sebenarnya
Bentuk dan teknologi itu adalah gabungan aplikasi. Aplikasi ilmu sains dan matematik. Ya. Dengan menggunakan sumber semula jadi untuk dijadikan produk. Produk ini boleh jadi alat, boleh jadi sistem, dan yang memberi impak kepada kehidupan. Ya. Jadi reka bentuk dan teknologi ini bidang yang sangat luas. Jadi dan sentiasa berubah-ubah. Ya. Jadi bila di tingkatan 3, mereka perlu menghasilkan satu produk, mereka perlu mengenal pasti dahulu. Bila nak buat produk, kenalah sesuaikan dengan masalah. Betul. Jadi reka bentuk ini bukanlah kita nak murid mencipta sesuatu yang baru. Ya. Tetapi mereka bentuk melalui satu proses di mana mereka kena kenal pasti masalah yang nak diselesaikan. Tak semestinya buat satu produk baru. Tapi mungkin kita boleh membuat pengubahsuaian. Betul. Pada satu-satu produk. Jadi cikgu nak minta murid-murid untuk melakar idea. Melakar idea, tadi kita dah tengok Kita dah tengok reka bentuk, kita dah tengok teknologi yang ada pada peralatan mainan kita, dan kamu pun dah kenal pastinya. Jadi nanti cuba kamu aplikasikannya dalam lakaran kamu. Okey. Jadi contoh nak buat lakaran ni macam cikgu ada ni. Ya. Okey, kita ada smart sweeper ni tadi. Macam cikgu cakap, tak semestinya buat produk yang baru. Tetapi mungkin kita ubah suai sahaja. Jadi apa yang cikgu ubah suai ialah mungkin Syam boleh pegang ni. Pegang. Okey. Cikgu nak ubah suai di bahagian belakang ni saja. Ni floor sweeper ni, smart sweeper ni dah berfungsi bagus dah untuk cikgu. Tapi fungsinya hanya menyapu. Cikgu bukan saja kat rumah tu kena menyapu, tapi kena mengemop juga, betul tak? Betul. Jadi binaan di sini adalah secara kekal. Jadi cikgu nak tukar, ubah suai. Cikgu letak klip fleksibel. Klip yang fleksibel untuk boleh mudah untuk cikgu. Bila nak menyapu, cikgu pakai berus. Bila nak mengemop, cikgu tukarlah kepada yang ada kain. Nampak tak? Jadi itu sudah menjadi reka bentuk. Dan ini adalah daripada bukan masalah, tapi kenapa sih masalah yang ada pada cikgu ataupun untuk memudahkan kerja cikgu. Ya, betul. Kalau contohnya kalau yang ni hanya boleh sapu, tak boleh mop, kena mop juga kan. Ya, betul. Baik, kalau boleh kita letakkan macam pengemop di atas ataupun kain di atas vacuum tersebut supaya dapat mop sekali kan. Ya, jadi sudah ada ciri-ciri tambahan yang kita buat, Jadi sebab tu cikgu kata reka bentuk tu sentiasa berkembang. Jadi sesuai dengan sebab kehidupan ni memang sentiasa akan ada je masalahnya, betul tak? Sebab itulah kita perlukan reka bentuk dan teknologi. Jadi kita beri peluang untuk anak-anak murid kita melakar dulu idea. Sepatutnya dah rasanya mereka dah mula tu. Jadi kita beri peluang untuk anak-anak murid kita melakar. Sambil-sambil tu kan. Sean nampak tak lain-lain cikgu. Sebenarnya saya nak tanya cikgu, yang robot yang ada kat depan, yang ini dengan yang sweeper ni saya rasa cikgu dah explain sikit, tapi sebenarnya saya nak tanya pasal robot yang ada kat depan tu cikgu. Cikgu masih belum terangkan lagi berkenaan dengan alat, nampak macam alat permainan kan cikgu? Ya, betul, dia memang permainan, tapi di situ kan kalau kita akan sebut dia sebagai robot, betul tak? Jadi sebenarnya teknologi robotik ini pun juga sebenarnya telah lama berkembang. Dengan kalau mengikut sejarahnya, Al-Jazari, seorang ilmuwan Islam, dia telah menemukan satu konsep hidrolik. Kalau kita belajar sains, kita akan belajar tentang hidrolik. Cikgu, saya ambil yang robot tu cikgu. Kejap ya. Boleh. Saya ke depan cikgu. Boleh ya. Saya ambil yang ni nak tunjukkan kepada mereka yang ada di rumah. Mungkin mereka yang tak nampak pula. Yang ini cikgu. Itu robot. Jadi robot ini dia tidak sebenarnya robotik itu adalah sesuatu mesin yang meniru pergerakan manusia. Dia meniru pergerakan manusia. Sebab tu kita kata kita boleh gantikan manusia dengan robot. Tapi Syam setuju tak? Gantikan manusia dengan robot. Setuju tak? Rasanya ia bergantung kepada fungsinya. Contoh kan, saya rasa kalau nak gantikan betul-betul manusia dengan robot tu, saya rasa tak boleh sebab kita ada satu perbezaan yang sangat ketara, iaitu kita ada minda, ada akal di mana kita dapat berinteraksi dan juga dapat dapat menerima maklumat daripada persekitaran dan mengubah pergerakan dan juga bukan perangai tetapi emosi kita sebenarnya ada emosi. Emosi pun ada. Faktor emosi itu sangat penting dalam kehidupan. Jadi sebenarnya janganlah kita buat robot tapi robot menjadi tuan pada kita. Kita cipta dia, kita yang kawal dia. Jadi tidak ada isu bahawa sekiranya kita mencipta
banyak robot seolah-olah nanti dia mengambil tugas kita. Dia bukan mengambil tugas kita, tapi kita arahkan dia untuk memudahkan tugas kita. Betul. Kan? Jadi macam itulah yang sebab kita dah tak boleh nak lari daripada perkembangan teknologi. Ini sudah menjadi satu budaya dalam kehidupan kita. Okay. Saya rasa kita boleh tanya lah murid-murid kita yang ada dalam talian sama ada mereka dah habiskan kerja mereka. Kalau dah habis, sila angkat tangan ke ataupun tunjuk hasil kerja anda kalau dah habis. Saya rasa mereka dah bersedia dah tu. Okey, dah sedia ke? Okey. Sila tunjukkan. Tunjukkan di hadapan. Wow, tu dia. Seronoknya mereka melakar. Okey, warna-warni macam-macam. Baik. Ada robot lead ada mesin rumput, banyaklah Ibu. Robot lead dan mesin rumput. Sebenarnya cikgu bagi mereka kepada 2 kumpulan. Sebab apa mereka perlu berbincang. Okey. Jadi nanti baik, terima kasih murid-murid. Nanti kita minta Abang Sean pilih. Sebab mereka ada 2 kumpulan. Ya, cikgu. Bila nak buat satu idea, kita kena ada lebih daripada seorang. Nak menghasilkan lakaran pun tak boleh satu je. Kena ada perbandingan-perbandingan. Kita perlukan perspektif yang berbeza kan, betul. Mana tahu kita ingat tu idea tu bagus, tapi mungkin ada orang lain yang boleh membantu kita dengan memberikan perspektif yang lain untuk membaikkan lagi lah produk tersebut. Betul. So, macam mana kita nak pilih murid kita? Saya pilih macam tu je. Sean, tadi rasa nak cuba tak? Oh, yang ini boleh je Igu. Kita ada lengan robo di situ. Robo arm hidrolik yang dikendalikan dibantu oleh hidrolik. Okey, so daripada ni saya pilihlah mereka. Cikgu ada 4. Selalunya kita menggunakan roda impian kan dalam kelas. Jadi kita ubah suailah pendekatan supaya murid kita lebih seronok kan. Kita gunakan robo arm untuk pilih kumpulan mana yang nak jawab, membentangkan dulu. Okey, cikgu saya pilih satu Igu. Okey. Ada pusing. Itu dia. Alamak. Macam mana tu? Okey, saya cuba Igu. Okey. Okey, terlalu kuat. Okey, kena macam ni Okey. Itu dia. Dah dapat pun. Kita naik balik. Okey. Rasanya Sean kena tunjuk dekat cameraman. Kamera kita. Kumpulan mana tu yang kena bentang dulu? Okey, kumpulan berapa? Kumpulan 1. Kumpulan 1. Okey, pandai. Siapakah kumpulan 1 tu, Cikgu? Okey, jadi kumpulan 1 dah bersedia. Kumpulan 1 kita ada Adib dan juga Zaim. Okey, boleh kita mulakan dulu. Siapa-siapa pun boleh mulakan dulu. Okey, Zaim nampak dah bersedia tu, Sean. Okey. Silakan. Silakan Zaim. Angkat awak punya lakaran tadi. Okey. Tak nampak kan belakang sikit kan? Okey, belakang sikit boleh? Boleh ke belakang sikit, Zaim? Okey, cantik. Alright. Silakan, teruskan. Kami telah memilih untuk mereka bentuk sebuah mesin motor rumput automatik. Produk ini direka bentuk bagi memudahkan tugas memotor rumput. Kami juga menambah baik kendalian mesin rumput sedia ada. Mikropengawal yang telah diprogramkan akan ditambah untuk membolehkannya ditukar daripada manual kepada kawalan secara automatik. Aplikasi teknologi yang digunakan ialah gabungan elektronik dan mekanikal. Okey, bagus. Mekanisme gerakan dan rupa bentuknya diambil daripada idea smart sweeper cikgu tadi. Okey, waktu bulat Sean. Tapi roda yang digunakan lebih besar dan diletakkan di bahagian tepi untuk ketahanan, keselamatan dan ruang yang lebih luas supaya dapat diletakkan bilah pemotong. Baik. Okey, terima kasih Zaim. Okey. Bagus. Lakaran yang sangat bagus dan juga idea yang sangat-sangat bagus. Jadi dia ambil tadi cikgu nak tukar mop, dia nak tukar kepada bilah pemotong pula kan. Jadi dia sesuaikan dengan reka bentuk mesin rumput yang ada sekarang. Ya, dan kan lagi satu sebab dia boleh ataupun Zaim telah pun ataupun cadangkan untuk memasukkan chip untuk dia supaya dia dapat berfungsi secara automatik. Ya, betul. Kalau nak potong rumput panas-panas kena tolak pula tu, penat, betul tak? Jadi Zaim dah tolong dah ayah dia agaknya untuk hasilkan satu produk yang memudahkan untuk ayah dia boleh potong rumput dalam keadaan santai-santai je kan. Okay. Baik, Adib, ceritakan tentang awak punya lakaran pula, idea kamu. Silakan. Untuk pengetahuan atas Abang sikit, Syah dan Cikgu. Boleh atas sikit. Pengetahuan Abang Syah dan Cikgu, reka bentuk saya berbeza sedikit dengan Zaim punya. Saya memilih untuk bersegi 4 untuk lebih dinamik dan agresif untuk melakukan aktiviti tersebut lah.
Terdapat juga beberapa jenis tambahan saya tambah. Antaranya ialah perhati ultrasonic sensor. Ultrasonic sensor ni dia membolehkan mesin pemotor robot saya ni berhenti atau mengelak apabila ada halangan di hadapannya lah. Adik boleh tinggikan sikit tak lakangan anda? Okey. Silakan. Teruskan ya. Aduh. Okey, jadi ada tambahan ultrasonic sensor di situ ya adik ya? Yep. Okey, baik. Terima kasih adik. Okey, terima kasih adik. Jadi dia tambah ultrasonic sensor. Sean tahu tak apa kegunaan ultrasonic Sebenarnya sensor? saya baru je nak tanya cikgu. Okey, tak apa Sean, tanya je Sean. Okey. Sebab ultrasonic sensor ni tadi macam dia kata dia nak elak halangan. Ya. Kalau kita sedang memotor rumput, Ya. kan kadang-kadang ada batu, ada kayu ataupun ada dinding kan. Ya. Jadi ultrasonic sensor tu akan Mengesan. mengesan halangan dan dia akan berhenti serta-merta ataupun dia boleh beralih arah. Nampak tak? Jadi ada ciri-ciri keselamatan di situ. Ya, betul. Jadi mereka telah mengaplikasikan ciri-ciri keselamatan, ketahanan supaya tak cepat rosak kan? Ya. Dan juga mudah untuk dikawal. Ya, aplikasi yang sangat bagus saya rasa cikgu. Dan sebelum kita teruskan lagi, apa kata kita berehat seketika dan kembali semula ke Teroka di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali semula ke Teroka di Didik TV KPM bersama dengan saya Sean Steven dan juga Cikgu Nazarul. Baiklah cikgu, jom kita teruskan penerokan kita. Cikgu, saya rasa ada lagi 2 murid yang belum tunjukkan hasil kerja mereka kan Ya cikgu? betul. Kita persilakan kumpulan 2 lah Sean. Ya cikgu. Okey. Siapa nak mula dulu? Okey, nampak Farisha dah bersedia. Silakan Farisha. Ke belakang sikit. Farisha ke belakang sikit gambarnya. Okey. Jangan lupa untuk pasang mic ya. Okey. Okey, silakan. Silakan Farisha. Kami telah memilih untuk mereka bentuk RoboLib. RoboLib ni akan membantu memudahkan tugas pengawal perpustakaan untuk mengutip buku-buku untuk dikembalikan gerak. Saya telah mengambil idea daripada mini card cikgu tadi dengan mengaplikasikan peranti masukan infrared sensor untuk mengesan garisan laluan yang akan dibuat di lantai perpustakaan. Dan rupa bentuk RoboLib terbahagi kepada 2 bahagian, iaitu di hadapan yang terdapat kotak kawalan mikro pengawal dan gerabak yang disambungkan dengan pautan untuk diletakkan buku. Bagus. Jadi RoboLib. Lib tu untuk library. Perpustakaan tu kan cikgu? Kan kalau kita masuk kita berada di perpustakaan, bila dah habis baca buku, kita tak boleh sewenang-wenangnya letak terus ke rak, betul tak? Ya, betul. Pustakawan akan bantu kita untuk menyusun semula. Ya. Jadi tugasan tersebut dia agak agak teknikal lah saya rasa juga, sebab kalau kita letak di tempat yang salah, kalau orang lain nak cuba carikan buku tersebut mengikut kod yang ditetapkan, kalau tempat yang salah mungkin tak dapat jumpa buku tersebut. Ya betul. Jadi mereka mudahkan tugas pustakawan tadi dengan adanya RoboLib tadi. RoboLib tadi akan kan dia kata nak ikut nak macam menggunakan konsep ni kan, ada garisan di atas lantai. Garisan tu akan dilukis di lantai. Jadi RoboLib tadi akan bergerak mengikut dengan adanya ultrasonic sensor situ, ultrasonic sensor pula, infrared sensor yang mengesan garisan hitam ni. Jadi dia boleh bergerak mengikut track yang dibina dalam perpustakaan tadi. Jadi itu dia. Macam ni pun dia hanya garisan je, dia bukan macam ada pelekat yang berbeza ataupun laluan track yang betul-betul. Ini hanya garisan. So maknanya aplikasi tersebut boleh pun digunakan melalui idea yang dibentangkan oleh Farisha. Boleh, kan? Asal sahaja kita dapat sediakan satu garisan hitam yang dapat dikesan oleh infrared sensor tadi. Ya. Aplikasi yang sangat bagus. Mungkin siapa? Adam. Okey, kita tengok pula Adam. Apa pula yang dia buat kali ni? Baik, ke depan sikit Adam. Ya. Okey. Teruskan. Reka bentuk saya berbeza sedikit pada Rahana Cikgu Abashan. Kerana bekas buku diletakkan di bahagian atas sebab saiz RoboLib akan lebih kecil dan memudahkan ianya bergerak pada ruang yang terhad. Peranti masukan tambahan yang saya letakkan ialah ultrasonic sensor untuk RoboLib mengesan halangan dan boleh berhenti serta-merta. Gabungan aplikasi teknologi yang saya gunakan ialah mekanikal dan elektronik. RoboLib juga diprogramkan untuk bergerak ke arah nombor meja apabila switch ditekan oleh murid sebelum meninggalkan meja. Nampak dia ada ciri-ciri tambahan pada Adam kan? Yalah. Adam memang selalu suka menggunakan pendekatan yang sedikit berbeza lah dengan kawan dia. Jadi Adam tambah apa kat situ Sean? Apa yang Adam buat tu dia mengaplikasi ataupun menggunakan idea
daripada Farisha tu, tetapi dia tambah baik untuk mengurangkan saiz mesin ataupun alat tersebut. Ya, betul. Saya rasa sangat bagus. Dan juga dia ada tambahkan butang di mana apabila butang tu ditekan pada meja pelajar ataupun meja siapa yang membaca buku tersebut, mesin tersebut akan bergerak ke arah meja tersebut supaya orang tu tak payah nak angkat letak dekat mesin. Betul. Mesin datang kepada kita melalui jalan yang ditetapkan. Ya, betul. Saya rasa itulah idea dia tu. Kan? Dan saya perasan juga apa yang membuat kita dan talian tu dapat aplikasi. Apa yang cikgu terangkan pada awal tadi adalah daripada teknologi ni sentiasa bertambah dan juga sentiasa menambah baik daripada contoh macam tadi kan cikgu gunakan yang ni, lepas tu cikgu tambah yang lap untuk mengemop. Macam apa Adam buat tu daripada idea Farisha yang dah ada. Adam dah tambahkan idea dia ataupun mengubah suai idea Farisha untuk menambah baik, mengurangkan saiz dia dan juga menambah fungsinya. Betul. Memang bagus aplikasi Memek kita yang ada dalam betul. Sean pun dah mula mendapat semangat untuk menghasilkan juga macam murid-murid kita. Tapi saya ada satu soalan ni, boleh tak idea-idea yang dibentangkan oleh murid kita ni dapat ataupun boleh dikomersialkan? Kita tanya murid kita lah, Sean. Boleh. Agak-agaknya boleh tak kita boleh tak produk kita tu tadi nanti dipasarkan? Siapa nak jawab? Mengikut pandangan kamu masing-masing. Silakan. Okey, Adam. Nampak baru kita puji dia sikit, dia terus nak jawab. Okey. Silakan Adam. Perkembangan idea ada beberapa peringkat. Lakaran kami tadi masih di peringkat awal. Jadi nanti kami akan berbincang dengan cikgu bagaimana lakaran kami tadi dapat dijadikan produk berfungsi seterusnya dapat digunakan dalam dunia sebenar. So ini kira lakaran awal lagi lah. Kan masih peringkat awal. Jadi sebenarnya nak menjadikan satu produk itu realiti, banyak peringkat-peringkat dia. Dan disebabkan kalau nak pasarkan dia ataupun nak komersialkan dia, kena memastikan bahawa ia dapat match ataupun dapat supaya orang ramai dapat menggunakan alat tersebut dan bukan untuk diri kita saja, supaya dapat dinikmati, teknologi dapat dinikmati oleh lebih daripada seorang. Betul. Mungkin kita dapat satu lagi pandangan daripada murid kita, boleh? Siapa pula nak jawab? Okey. Alright, Farisha, silakan. Selepas kami menghasilkan beberapa lakaran idea, kami akan membuat model berfungsi atau separuh berfungsi. Kemudian kami akan membuat pengujian dan pengubahsuaian dengan cikgu sampai akhirnya nanti kami dapat menghasilkan prototipe mirip produk sebenar. Nampak tak? Kan? Bagus. Terima kasih, Farisha. Daripada lakaran tersebut kita kena, kalau boleh kita buatkan alat sebenar ataupun objek sebenar supaya kita dapat uji balikkan cikgu. Sebelum tu kita kena ada satu model lah. Model tu mungkin boleh model berfungsi penuh ataupun separuh berfungsi. Untuk kita melihat dia punya rupa bentuk dia, rupa dia macam mana. Adakah sesuai untuk tugasan itu ataupun kita nak tengok teknologi dia tu sesuai ataupun tidak untuk melaksanakan tugasan. Betul. Jadi kemudian kita akan uji dan ubah suai, begitulah peringkat seterusnya sehingga menjadi hampir sempurna lah. Sampai produk tersebut mematuhi ciri-ciri, orang kata kriteria reka bentuk yang baik, seperti ada keselamatan, nilai keselamatan, ketahanan, estetik, kan? Sebab kita nak pasarkan, so kena ada beberapa ciri-ciri tersebutlah. Betul, cikgu. Baiklah cikgu, sebelum kita tamatkan ataupun sebelum kita sampai ke penghujung program kita pada hari ini, kita masih ada masa sedikit lagi. Mungkin kita boleh tanya murid kita yang ada dalam talian, apa yang mereka belajar daripada penerokan kita, cikgu? Baik. Cikgu nak pilih ke? Tapi saya rasa mereka sudah berkongsi. Mereka sudah pun berkongsi pengalaman mereka tadi meneroka, menerusi kaedah aktiviti bermain kita tadi dengan mengingat semula ataupun mengingat kembali bagaimana teknologi mekanikal, elektrik, elektronik dan mekatronik berfungsi. Jadi sebab kerana itu tadi mereka sudah boleh menjana idea untuk menghasilkan lakaran-lakaran mereka tadi. Jadi sebenarnya mereka sudah memahami ataupun mencapai objektif kita untuk menjana idea hari ini. Jadi sebenarnya tak apa, cikgu teruskan. Boleh ke? Jadi sebenarnya
macam Sean tanya tadi, boleh tak dia nak dipasarkan? Okey, macam saya kata saya bagi tahu Sean tadi, prosesnya bukannya mudah. Jadi selepas daripada ini, mereka boleh menggunakan pendekatan meneroka, memerhati yang kita buat ni tadi untuk menghasilkan produk bila mana tapi dengan kaedah ataupun proses yang lebih sistematik dan juga lebih teratur. Dengan membuat kajian keperluan pelanggan. Yang itu sangat penting. Sebab kalau kita hasilkan produk yang tidak ada keperluan, nanti tak adalah orang yang gunakan itu. Betul. Kemudian kita akan buat analisis fungsi, analisis berantai punca kesan, kemudian kita buat model fungsi untuk mengenal pasti bahagian mana yang kita nak ubah, kan, ataupun bahagian mana yang kita nak buat penambahbaikan. Dan juga kita akan hasilkan model macam mereka cakap tadi. Dan sebelum tu kita buat pengubahsuaian, pengujian, pengubahsuaian dan prototype. Macam itulah prosesnya nanti yang akan mereka lalui dalam tajuk penghasilan produk. Jadi hari ini cikgu dah sama-sama cuba menerapkan satu orang kata aplikasi macam mana kita membuat penerokaan. Nak menjana idea kena meneroka. Kan? Jadi nak dapat idea, nak menjana idea, kita perlu meneroka. Betul. Jadi jangan pernah berhenti meneroka. Supaya kita dapat menghasilkan idea-idea yang kreatif dan inovatif. Betul cikgu. Lagi satu saya nak tambah ataupun saya nak tanya kepada cikgu. Apabila kita dah dapatkan idea, dah buat lakaran, tapi sebelum kita nak bina model tersebut, ada tak kalau setahu saya memang ada banyak program yang kita boleh gunakan untuk membina model tersebut tanpa ia menjadi benda yang sebenar. Contoh dalam program, kalau tak silap saya, ada banyak program yang kita boleh gunakan dalam komputer di mana kita dapatlah dapat reka, contohnya alat seperti robot yang ada di hadapan kita, kan, dapat reka dia punya kepala dia dan bahagian badan dia. Dan lagi satu, saya rasa kalau nak kurangkan kos untuk pembinaan, ada juga kita boleh gunakan mesin 3D, kan ibu? Ya, betul. Di mana kita dapatlah menghasilkan prototype secara lagi murah kalau kita bandingkan, kan, kalau nak gunakan mesin 3D dengan contoh yang ni, kan, biasanya yang ni kena ada dia punya mold ataupun dia punya bekas untuk menghasilkan bentuk acuan. Acuan untuk mereka barang tersebut. Kalau kita bandingkan dengan mesin 3D tu, dapatlah tak perlu nak hasilkan acuan dia, kan cikgu? Okey, betul. Memang banyak yang kita boleh belajar daripada subjek kita pada hari ini. Sebenarnya yang Sean sebut tadi tu ada dalam kita punya 8 aplikasi teknologi tadi, iaitu teknik pembuatan. Yang Sean sebut mesin 3 dimensi tadi, printer 3D machine tadi, 3D printer tadi adalah sebahagian daripada apa yang telah mereka pelajari dalam tajuk aplikasi teknologi pembuatan. Baiklah. Saya rasa kepada mereka yang menonton sekarang, memang mereka akan lebih teruja untuk pendidikan kita. Dan oleh itu, saya juga nak berterima kasih kepada cikgu, Cikgu Nazrul, atas perkongsian ilmu pada hari ini, dan juga murid kita yang ada dalam talian, iaitu Adam, Zaim, Farisha dan Adik. Terima kasih kerana bersama kita. Dan kepada mereka yang menonton di rumah, pastikan anda mengikut SOP yang ditetapkan bagi menangani penularan COVID-19, dan kita akan berjumpa lagi dalam episod yang seterusnya di Teroka di Didik TV KPM. Berjumpa lagi. Terima kasih. Bye. Okey, mereka letak hashtag. Kita jaga kita. Didik TV KPM